Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 18/10/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan bincangkan 104, 105, iaitulah at-ta'addub, beradab ketika bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah pilih perkataan-perkataan yang baik, yang sesuai, yang elok untuk bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab puak-puak Yahudi dia guna ayat perli. Orang Kelantan kata nganyi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus ayat ini mengajar kepada kita supaya jangan perli-perli orang. Cakap baik-baik. Orang Kelantan kata royak molek. Kalau perli, payah orang nak terima nasihat. Perli atau dia panggil sindiran, sukar orang nak terima nasihat. Main duk sindir semua. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan istafahu. Allah Ta'ala pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pilih umat ini umat yang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dan istimewanya risalah Islam. Baik para pelajar, kita baca ayat. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surah 33. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء Wallahu dzul fadlil azim. Kita ambil dua ayat ya. Ambil banyak-banyak pun kalau tidak faham rugi. Baik kita ambil jimat cermat kata orang, tapi setiap ayat yang kita lalu insya-Allah kita dapat memahami, menghayati, tadabbur, dan lebih-lebih lagi dapat mengamalkannya. Alhamdulillah. Ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Para pelajar, tanda mengikut ulama tafsir, perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ini adalah merupakan
awwalu khitabin. Tulis. Seruan yang pertama kepada orang beriman dalam surah ini. Seruan yang pertama dulu, an-nidaul awal, seruan yang pertama kepada manusia dalam ayat 23 dulu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kemudian datang ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Maka dia kata wahwa awwalu khitabin khutiba bihil mu'minun fi hadhihi surah. Inilah seruan yang pertama kepada orang beriman dalam surah ini. Kalimah seruan ya ayyuhalladzina amanu ni dalam Al-Quran, ini saya nukil dalam kitab Al-Munir, tafsir Al-Munir. Dia kata thamaniyatun wa thamanuna mawdi'an, 88 tempat dalam Quran Allah Ta'ala sebut hazal khitab ya ayyuhalladzina amanu ad-dallu ala iqbalillah alal mu'minin, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ambil berat, cakna sangat-sangat kepada hamba-Nya yang beriman. Hamba Dia yang beriman. Jadi kita kena ingat ini dari sudut fakta bahawa 88 maudhi', 88 tempat ada seruan ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran, dan ini adalah merupakan yang pertama. Ini adalah merupakan yang pertama. Jadi kita kena belajar dia panggil khitab ataupun adab berinteraksi, bercakap dengan Nabi SAW. Kita kena guna perkataan yang baik-baik. Jangan duk jadi macam Yahudi, perli, orang panggil kata tak baik pada Nabi SAW. Bila sebut ya ayyuhalladzina amanu, kata para sahabat, Ibnu Mas'ud dia kata, iza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu, bila kamu dengar Allah Subhanahu wa taala panggil hei wahai orang yang beriman, bukalah telinga kamu, bukalah mata kamu, lapangkan dada kamu. Kenapa? Karena di sana adanya arahan Allah Azza wa Jalla untuk kamu lakukan kebaikan, atau di sana adanya arahan Allah Ta'ala supaya kamu tinggalkan benda yang buruk. Jadi ini dia panggil dalam uslub Al-Quran, Allah SWT ada kalanya dia suruh, ada waktunya larang. Kalau ayat perintah tentang hukum hakam, tentang perbuatan, maka Allah SWT akan sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kerana hanya orang yang beriman, orang yang dengar kata, orang yang patuh, orang yang akur dengan arahan. Kalau dia panggil hak kafir, buat apa? Rugi tenaga, habis masa, kata orang. Sebab dia kata tak ada kena-mena dengan aku bukannya pengikut Quran. Tapi yang peliknya ada orang kafir tak mengaku dia kafir sekarang. Dah mula dah. Dulu di negara-negara barat, sampai orang Arab terpaksa kena ubah uslub daripada kafir kepada non-muslim. Jadi non-muslim itu mana orang kafir lah, mengikut istilah kita. Jadi itulah, dunia ni makin hari makin berani orang kafir dalam negara-negara umat Islam, sebab kita lemah, kita tidak ada kesatuan, kita duk balas sama kita. Kadang-kadang isu yang boleh diselesaikan dengan cara yang baik, mudah, tapi dilanjutkan, melarat, sampai tuduh-menuduh dan bagai-bagai lagi. Semua itu benda yang merusakkan kesatuan, menghalang perpaduan, dan juga meruntuhkan izzah kepada umat Islam. Baik, apa yang Allah nak sampaikan dalam ayat ini? La taqulu ra'ina, janganlah kamu mengatakan ra'ina ketika kamu berkata-kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu unzurna, sebaliknya gunalah perkataan unzurna. Ini arahan. Maknanya kalimah ra'ina jangan guna, sebab dia mengandungi banyak makna. Orang yang tak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia guna perkataan ini untuk perli
perli perkataan cerca hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi guna perkataan unzurna. Baik. Tengok penjelasan di bawah 42. Biasanya sahabat Nabi sallallahu ketika berkata-kata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebut perkataan ra'ina, yang bermaksud meminta baginda mengambil berat terhadap perkara yang mereka kemukakan. Kita ra'ina ni bahasa Melayu guna. Bila kita pergi jumpa dengan orang besar-besar, kita nak minta apa-apa, kelulusan ke projek ke, minta apa saja, kita kata semoga Tuan dapat meraihkan kami. Mana ambil kira, beri perhatian kepada apa yang kami minta. Itu asal kalimah. Kalimah hello, molek je, tak ada masalah. Tetapi ni yang jadi tetapi ni masalah. Tetapi orang-orang Yahudi juga yang datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan itu, ra'ina, ya Muhammad ra'ina, dengan memutarkan bunyinya menurut bahasa Yahudi. Menurut bahasa Yahudi yang bermaksud mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ra'ina mengikut bahasa Yahudi perli caci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Islam menggunakan perkataan tersebut dan menyuruh mereka menggantikannya dengan perkataan unzurna, tengoklah, tilitlah kepada kami, berilah perhatian, ambillah cakna kepada kami. Jadi perkataan-perkataan yang banyak makna, yang orang lain guna perkataan itu untuk perli, kita jangan guna. Kita jangan guna. Ini sangat penting dalam khitab, dalam kita berkata-kata dengan orang, supaya orang tak ambil kesempatan guna perkataan kita untuk perli orang, untuk hina orang, untuk menjatuhkan orang. Kita kata tidak. Kita kata tidak. Baik, kita tengok tafsir Arab kata apa. Ai nuhiyal muslimun, orang Islam dilarang menggunakan perkataan ini sebab Yahudi guna dengan makna yang keji, makna yang tidak baik. Orang muslimin walaupun tidak berniat sedemikian, kita orang Islam tak niatlah nak hina Nabi. Siapa dia orang mukmin yang betul-betul beriman nak hina nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam? Guru kita pun kita tak hina. Tapi orang perkataan kita tu dia panggil bahasa budak-budak ni, manipulasi oleh orang-orang Yahudi untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau perkataan kita boleh diguna oleh orang kafir untuk menghina Islam, kita jangan guna. Fal muslimun, orang Islam maksud lain. Maksud dianya mura'ah, ambil cakna, ambil kira, ambil perhatian. Tapi Yahudi dia kata ar-ru'unah, dia guna perkataan untuk perli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana satu perkataan boleh banyak makna, kita tak usah guna. Tak usah guna, takut orang salah faham. Contoh sekarang ini kita bercakap di tempat kita boleh guna perkataan yang biasa diguna oleh orang kita. Ada setengah pendakwah ni bodoh, bengong mati dibunuh orang ni, natang ni. Itu perkataan kalau di kampung dia mungkin diterima oleh orang sebab biasa. Tapi bila sudah live, macam kita bercakap sekarang, sudah jadi public, umum kepada seluruh dunia boleh tengok. Jadi kalau kita nak guna perkataan tempatan, letak dalam kurungan, maksud gini, supaya tidak menimbulkan fitnah kepada kita dan tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Ini yang penting dalam kita mempelajari adab, bagaimana Allah SWT jaga orang mukmin supaya tidak terperangkap dengan mainan Yahudi yang menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala perintah wa qulun zurna, ay amarallahu taala ibadahul mu'minin. Allah Taala perintahkan orang beriman supaya guna perkataan la tahtamil, yang tidak mengandungi makna yang buruk. Maknanya kalau kata unzurna, maknanya tak ada kata lain kecuali dengan makna
bagi tempoh pada kami, tengoklah keadaan kami, perhatikan permohonan kami. Itu dia panggil unzurna. Tapi kalau kata ra'ina, Yahudi guna perkataan itu untuk makna lain, makna menghina, makna memperli ataupun menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena guna baik-baik. Maknanya itulah pentingnya al-khitabud da'wi. Dalam ayat yang pertama dalam surah Baqarah yang Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu, kita betulkan channel kita punya perkataan. Baik, wasma'u, tengok, wasma'u, dan dengarlah kamu segala perintah Allah Azza wa Jalla dengan sebulat hati menerimanya. Ai amarahumullahu ta'ala an yasma'ul awamir, Allah Ta'ala perintahkan supaya kita dengar segala arahan Allah. Sama istijabatin wa ta'atin, dengar, menyahut, memperkenan, menerima dan taat. Kalau dengar saja awak tak tahu, itu lembu kenyang nama dia. Itu nama lembu kenyang. Jadi kita ni orang beriman, jangan jadi lembu kenyang, kita jadi lembu lapar. Bila orang panggil, celek mata, bangun selalu. Ni main lembu kenyang ni tak bergerak. Ni awal-awal kita ni. Mungkin aja tengok ke lembu kenyang tu lagu mana? Tak pernah tengok. Kalau hak duduk tidur atas jalan raya tu, ngak duk makan tu, pagi hong tak bangun kakak tu. Oh, tak bangun, dia relax je. Dia tengok kita. Nak lalu luah lagi tu. Kalau dia bangun pun pek dia berak situ pula. Allah kacau tu main dengan lembu. Pasal tu dia panggil otak lembu. Otak lembu ni makannya sedap, mikir tak boleh. Jadi kita jangan jadi lembu. Jangan jadi lembu. Allahul musta'an. Jadi Allah Ta'ala perintahkan dengar, dan amaran walil kafirina adabun alim. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakit. Payahlah. Allah Ta'ala panggil orang kafir. Orang kafir hari ni marah. Jangan panggil dia kafir, panggil dia non-muslim. Kita kata nak ubah macam mana Quran ni, banyak ni perkataan kafir dalam Quran ni. Cuma kalau berdepan tu janganlah kata hey kafir. Lah. Gunalah perkataan yang baik-baik yang tidak mengguriskan perasaan dia sebagai orang kafir. Dia kata, kalau kita ceramah itunya, ada Islam ada kafir. Saudara-saudara, orang-orang yang beriman, orang Islam dan brother yang kafir, no, itu bukan bahasa lagu tu. Tak, kita kata saudara orang Islam dan juga salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Lain ke ayat. Bukan Islam dengan kafir itu beza. Macam tak tahu dengan jahil, sama tak? Sama ya. Awak tak tahu, marah tak marah? Tak apa, saya tak tahu, saya belajar. Tapi awak jahil, celak mata tu. Dah mualim sangat. Sudah. Mula. Pasal kata dia jahil. Jadi kita pun kalau berdepan jangan kata, "Eh kafir." Sudah marah dia. Non muslim lain sikit. Tapi ada setengah orang ni, setengah pendakwah ni dia tak panggil non muslim, dia kata saudara kita yang belum Islam. Dia marah. Apa? Lu ingat kita mau masuk Islam ke? Sebab belum Islam maknanya tak sampai lagi, akan sampai juga. Ya, macam-macam lah orang sensitif ni. Kalau dia kafir nak melawan, dia carilah perkataan yang nak lawan. Kalau dia kafir tak mau lawan, tak mau gaduh, boleh terima dah tu pun. Tapi itulah suasana yang berlaku, yang perlu kita hadapi dan kita tangani dengan cara baik supaya tidak berlaku huru-hara dalam masyarakat. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Banyak lagi ayat-ayat lain yang tafsir ayat tadi. Untuk tafsir ayat 104 elok juga dikembarkan dengan ayat tanda An-Nisa 46. An-Nisa 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Jadi di antara orang-orang jahatnya puak Yahudi ni, dia tukar ayat-ayat Allah Ta'ala, kemudian dia kata sami'na wa asaina, kami dengar tapi tak mau ikut. Ini penat.
Sepatutnya kalau dengar yang benar ikut je lah, tak mau sombong, angkuh, takabur. Itu punca dia. Jadi kita pun jangan belajar, jangan duk main sombong, angkuh, takabur ni, jangan, sebab bahaya sekali. Kita pindah ke ayat yang kedua dalam CD ini, ayat 105. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik. Para pelajar, Allah Ta'ala sebut dua kategori. Kafir ahli kitab, maknanya kafir yang asalnya pengikut Taurah dengan Injil, ataupun musyrikin, kafir yang tak ada kitab, macam kafir Quraisy, tak ada kitab dia. Dan kafir-kafir lain lagi lah, penyembah berhala, penyembah batu, penyembah kayu, sembah matahari, bintang, hak tak ada kitab. Itu musyrikin dia panggil. Tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan, yakni wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, dari Tuhan kamu. Jadi puak kafir dia tak suka kalau turun ayat, sebab tu ayat lawan dia. Bila turun ayat ayat itu akan menegur, akan mengkritik, akan condemn pahaman-pahaman lain yang salah, yang bercanggah dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Akidah kita ni tauhid. Maka tauhid tak akan bersambung dengan syirik, tak mungkin. Sebagaimana sunnah tak boleh bergabung dengan bid'ah, tidak mungkin. Tapi semua tu ada lorong dia, ada jalan tersendiri yang mesti kita lalui masing-masing, dan kita jelaskan kepada orang, hadza huwal haq alladhi, inilah kebenaran yang kita beriman dengan dia. Yang kita beriman dengan dia, kena maklumkan. Maka puak kafir tak mau, segala jenis kafir tak mau turunnya Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala bagi tahu kepada mereka, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Padahal Allah SWT berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Di ayat ini ikhtisas, hak istimewa kita orang beriman, hak istimewa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak istimewa kita orang yang beriman, Allah Taala pilih. Yakhtassu bi rahmati man yasha, Allah Taala pilih siapa yang nak dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Allah Ta'ala mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Baik para jemaah sekalian, tengok dalam tafsir Al-Muharrar, in kana al-kufar, orang kafir tak suka sangat kalau orang mukmin itu dapat kebaikan. Di antara kebaikan yang besarnya, Allah turun ke wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Allah kata, mu tak suka ke tak suka, nak ke tak nak, say ke tak say, tapi aku dah pilih. Di antara yang dipilih yang terawal bagi umat ini, Allah pilih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arab Quraisy, Al-Muttalibi Al-Qurashi, Bani Al-Muttalib, daripada keturunan Quraisy datang daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam. Maka Yahudi sakit hati, kebengungan. Sebab apa? Sebab dia duk mengharapkan Nabi akhir zaman dibangkit oleh Allah dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Tapi tidak berlaku. Allah tak pilih mereka. Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak buat awak? Mu nak kata apa hai puak Yahudi? Allah tak pilih kamu. Allah Taala pilih siapa?
Allah Ta'ala pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Arab. Tak sudah dengkilah. Jadi puncanya Allah nyatakan puncanya hasadam min indi anfusihim, hasad dalam diri mereka, mereka reject, mereka tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tahu benarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka kedatangan Nabi menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi rahmat Nabi ini kepada semua. Kita umat Islam menerima rahmatnya, orang bukan Islam menerima rahmatnya, hayawan-hayawan dan makhluk-makhluk menerima rahmatnya. Sebab apa? Tidak lagi dibinasakan umat ini sebagaimana binasanya umat dulu. Umat dulu Allah Ta'ala binasa depan mata Nabi mereka. Kaum Nabi Lut, balik bumi. Kaum apa lagi? Nuh duduk atas bahtera, tengok rakyat dia tenggelam, rakyat habis. Nabi Musa duduk seberang laut merah, tengok Firaun tenggelam, kokak-kokak dalam air. Total umat Muhammad SAW tidak berlaku sedemikian. Kalau ada sikit-sikit tsunami, banjir, gempa bumi ke satu tempat, dia tak datang menyeluruh. Itu dia panggil rahmatan lil alamin. Maka kita jangan salah gunalah kalimah rahmatan lil alamin ini. Salah setengah orang diguna kalimah ini untuk tidak menjalankan syariat Islam. Kita kata hayhat, perkara yang suci jangan dikotorgi. Berhati-hati kita para jemaah sekalian. Baik. Maknanya Allah Ta'ala pilih pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang terbaik. Nabi kata khairul quruni qarni. Sebaik-baik orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh tabi'in yang bersahabat dengan sahabat Nabi, kemudian diikuti oleh semua orang Islam yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami ni orang yang lahir di akhir zaman tapi mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, mencintai golongan salafus salih yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, siapa kita? Dahlah datang ujung dunia, datang ujung kemudian tak mau ikut yang awal lah. Kata di para ulama salaf, la yusliha hadhil, maknanya tidak elok bagi umat ini illa ma salaha bi awaluha, kecuali apa yang elok di awal dulu. Pada waktu zaman Nabi itu agama, zaman sahabat itu din, maka itulah agama sampai hari kiamat. Tiba-tiba kita nak jadikan agama baru di zaman kita ini, pendekatan cara baru lain, tapi ajaran itu mesti dengan cara yang diikut oleh, yang telah digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Ta'ala jualah yang punya limpah kurnia yang amat besar. Wahwa subhanahu zul ata'i al-wasi' al-kathir. Allah Ta'ala ni yang telah menganugerahkan anugerah yang besar, yang banyak, yang sangat luas. Allahu Akbar. Di antara pemberian itu, tanda pelajar, ayat ini ditafsir dengan ayat surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 113. Surah An-Nisa ayat 113. Jadi kita mengatakan bahawa ini sangat penting dalam kita menerima anugerah Allah Azza wa Jalla. Jangan duk main-main, jangan duk khayal kita je baik, tapi sebenarnya kita tak ada buat apa pun. Kerana itu kita sangat bimbang dengan fenomena, dengan suasana yang ada kalau kita tidak kembali menghayati Al-Quran, menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ajar ya Nabi kita datang liutammima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Maka kita kalau tanpa akhlak, kita akan jadi manusia yang tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan ringkas kita untuk hari ini.
InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat 106. Dia untuk maklumat para sahabat, ayat kita ni pendek-pendek. Jadi anak nak kadang-kadang tak sempat nak beritahu esok berapa ayat, sebab kita kena study dulu. Kita baca, hari esok sesuai. Baca hari ni 2 ayat yang pendek. Sebenarnya boleh kita turun ayat sendiri sampai, tapi tajuk lain. Dia panggil isu lain. Jadi kita tak suka campur-campur isu. Biarlah kita fokus setiap kuliah kita ni dengan satu isu yang tertentu. Macam kuliah semalam, isu dianya isu sihir, Harut wa Marut. Cerita Harut wa Marut ni banyak masuk Israiliyat. Maka perlu ulama-ulama menjelaskan, menapis Israiliyat yang tak ada tentang apa-apa, cerita saja. Nabi kata hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh je mu cerita tentang Bani Israel, tak salah. Tapi la tusaddiqu wala tukadzibu. Mu jangan benarkan dia, jangan bohongkan dia. Waqulu, kita kata kita beriman dengan Allah, apa yang diturun oleh Allah dalam Taurah, dalam Injil, dalam Quran. Hakmu tu aku dengar ya. Kata orang dengar jangan percaya. Kemudian boleh dengar, boleh jangan dengar jangan percaya, tapi nak percaya kena yakin dulu. Perkara itu betul baru kita boleh sebarkan. Perkara itu betul baru kita boleh sebarkan. Kalau tidak, kita dalam keadaan berbahaya menyebarkan perkara yang tidak baik kepada masyarakat. Ingat. Jadi cerita tentang Harut Marut itu panjang. Kita pun tak sempat masa, jadi kita setakat tu. Baiklah, sekarang kita berpindah ke mencari 5 faedah. 5 faedah. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, fihi aliftitah bihusnin nida. Allah Ta'ala mula ayat ini dengan seruan kepada khas, an-nida'ul khas lil mu'minin, panggilan khas kepada orang yang beriman. Ini adalah merupakan seruan yang pertama kepada orang mukmin, khitab yang pertama kepada orang mukmin. Adapun ayat di awal Baqarah itu khitab pada manusia, ya ayuhan nasu ubudu, itu manusia. Mengikut kajian dalam tafsir Munir kata ada 88 tempat dalam Quran Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu. Ingat. Maka Allah Ta'ala mula dengan seruan yang pertama, yang seruan pada orang yang pertama ini dengan sifat ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Bila panggil orang beriman, lil'anah, untuk membantu kamu orang beriman, istijabah, memperkenan, menerima, menyahut seruan selepas dan mengikut arahan selepas daripada seruan ini. Ini dia panggil bahasa psikologi. Bahasa psikologi. Kata Syekh Abu Hayyan dalam tafsir dia rahimahullah, dia kata wa qad tadammanat hadhihi al-ayatu syarifah asya. Dalam ayat ini ada beberapa isu yang menarik. Yang pertama, Allah mula dengan seruan ya ayyuha, wahai orang yang beriman. Satu. Yang kedua, isbatu wasfil iman, nak mengisbatkan sifat orang yang beriman. Orang beriman celak mata, buka telinga, lapang dada, dengar apa yang aku nak sampaikan, apa yang aku nak rayak. Tiga, Allah Ta'ala nyatakan di sini adab, belajar adab, berinteraksi. Kita nak cakap, kita bercakap dengan bahasa yang baik, bahasa yang tidak mengguriskan perasaan. Kalau kita bercakap di tempatan tanpa rekod, untuk orang kampung kita boleh guna bahasa tempatan yang tidak menyakitkan hati orang. Mungkin bahasa kita kasar tapi kampung kita, tapi kalau sudah dipublikkan, hati-hati, ramai orang dengar yang berbeza-beza pahaman. Kena ingat. Tiga. Yang keempat, larangan daripada menggunakan perkataan yang boleh menimbulkan
keraguan ataupun menimbulkan salah faham, maka ini penting dalam kita berinteraksi. Dan yang kelima, nyatakan, jelaskan maksud percakapan. Jangan duduk main dia panggil sindi, kona sana, kona sini, susah. Kalau kita kadang-kadang manusia ni dia tak faham istilah. Bila kita tak jelaskan, maka timbullah huru-hara, timbullah salah faham yang begitu banyak. Maka yang terakhir, Allah Ta'ala bagi peringatan, jangan langgar apa yang telah aku sebut. Kalau langgar juga, maknanya kamu akan dapat apa? Walil kafirina azabun alim. Tak dengar kata, tak ikut peraturan, kamu akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu panjang lagi kata-kata Abu Hayyan rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Kita kata menarik faedah yang pertama ini para jemaah, supaya kita tahu apa yang kita nak buat, kita tahu apa yang kita nak cakap, supaya tidak menimbulkan huru-hara, tidak menimbulkan perkataan yang tidak baik. Tadi ana sebut orang salah faham. Ini selingan, tak payah tulis lah, selingan je. Waktu ana pergi kuliah, kita baca kitab ni, wa abshiru tentunya. Dalam masjid kita tak iklan lah, tuan-tuan kalau nak beli kitab ni ambil kat luar. Di luar masjid tu ada kitab ni boleh beli dengan harga sekian. Kita kata kita tak nak, bukan tak pergi nak pergi menega, cuma kita nak beri maklumat bahawa kitab ini siapa dia nak ikut, nak beli, nak talaki, ada. Jadi boleh ambil di luar. Apa jadi? Satu kotak kitab nyambil korang tak bayar. Sebab ayat kata ambil. Kita kata subhanallah. Rupa-rupanya manusia ni ramai lagi yang literalis. Dah, bila kata ambil free. Kalau nak ambil free, kenapa tak kat luar? Baik aku bagi orang duduk depan ni. Betul tak? Kita bagi hot depan ni. Dia duduk kat depan ni, dia semangat nak ngaji, baik bagi ni. Ada 20 buah. Tuan-tuan yang duduk kat depan saya bagi. Yang duduk belakang sorry. Ni suruh ambil luar, dia pergi ambil free. Kawan yang bawa kitab tu giling kepala, ustaz. Banyak puluh buah hari ni kita dia free, ambil free. Kita kata dua je lah. Sama ada mereka bayar balik atau kamu sedekah dengan dia. Takkanlah kita nak pikul kitab di akhirat. Tengok, salah bahasa. Lepas pada ni tak boleh cakap main-main. Nak cakap pergi beli. Jadi kita tak naklah menega dalam buku. Macam saya sebut. Tuan-tuan kalau nak dapat kitab ni, tengok dalam Darut Taibah contohnya. www.darutaibah.com. Pergi ambil situ. Tak kata, tuan-tuan pergi beli sini. Kita bukan nak nega iklan penjualan dalam masjid, cuma kita maklumkan kitab ini ada. Tapi salah bahasa, rusak kefahaman orang. Salah. Jadi pentingnya supaya jelas kena ada. Itu pengalaman lah. Tapi kalau siapa-siapa yang ambil tu pergi bayarlah, kesian ke apa. Dah lah kawan tu boleh bawa minyak lagi, pikul kita lagi ambil free pula. Nanya kawan. Baik. Kita pindah kepada faedah yang kedua. Yang itu selingan. Tak masuk dalam tafsir pun. Cuma kita kata bahayanya bahasa yang tak jelas. Macam sehari dua ni timbul isu perkahwinan. Isu kahwin. Ramai orang tanya. Saya kata hukum satu. Sah tak sah satu. Satu lagi adab berinteraksi. Kalau kita publikkan majlis, kita kena letak ramai orang tengok, ramai mata memandang, banyak telinga yang dengar. Jadi kita kena jelaskan suasana supaya tidak menimbulkan salah faham orang lain. Lebih-lebih lagi orang yang tak suka, orang yang sakit hati, pasti ini adalah bola tanggung untuk mereka hentam. Yang selama ni tak ada poin, tak ada modal untuk nak lipat balik. Sekarang ni jumpa bola tanggung, pam. Macam orang main main badminton, boleh bola semi, sedap bagi. Main sepak ke, lipat lalu. Lipat bukan sekali lipat biasa, lipat mutar nungging tu dia panggil. Gapo dia panggil kalau jenis main sepak mutar naik kaki ke atas tu. Lama tak main sepak Sekarang kaki ni tak main dah kita pun. Dulu minat juga. Baru ni TV buat rancangan. Dia tanya saya, apa hobi ustaz? Saya kata main bola dengan badminton. Terkejut dia. Main juga. Kata biasalah manusia atas dunia ni. Tapi lo ni tak mau dah. Baik. Jadi bila kita cakap kena jelas. Majlis bila dipublikkan,
nyatakan penjelasan. Benda simple, benda kecil ya, tak ada susah-susah, tidak menyusahkan. Nyatakan supaya masyarakat tidak timbul kekeliruan dan tidak menimbulkan masalah. Bagi anda tak ada masalah, perkara tersebut tidak masalah. Cuma masalahnya adab, akhlak dan etika dan huru-hara yang berlaku ini, sebab mungkin sedikit je, tambah sikit je lagi perkataan jelas, tak ada siapa pertikaikan. Jadi kita kena berhati-hatilah supaya masyarakat tidak menimbulkan kekeliruan. Kita jelaskan, kita nyatakan. Dan juga saya juga beri nasihat kepada kami pendakwah-pendakwah supaya jangan gopoh lah bila tengok isu, kaji, teliti, tengok pandangan sebelum kita keluarkan kenyataan. Tapi kalau kita jatuh hukum terus, tidak sah, boleh membawa kepada perkara yang buruk, fahisyah, juga sukar, kerana tidak semudah itu untuk menjatuhkan hukuman. Jadi kita berhati-hati para jemaah supaya masyarakat ni banyak isu sebenarnya. Kita sedang duk sibuk dengan Palestin, mari isu ni tenggelam Palestin. Tenggelam isu Palestin. Jangan duk main-main. Allahul musta'an. Isu Palestin, saya nak tanya di sini, tuan-tuan dan puan-puan, dapat ke tidak surat WhatsApp berantai? Dia kata kita kena baca 250 juta surah Al-Fil. Ada terima? Tak mengaku ni. Makcik-makcik ada terima tak? Dalam grup WhatsApp saya terima banyak ni soalan. Dia kata kita kena baca 250 juta surah Al-Fil untuk nak kalahkan Yahudi. Siapa-siapa terima WhatsApp ni, dia kena baca 11 kali, lepas tu forward ke orang lain, forward ke grup pula. Kalau tak forward, mana tak sayang ke Palestin. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan WhatsApp berantai. Ingat zaman kita budak-budak tu, dia panggil surat berantai. Siapa tak potong stek ni, kena bala, kena tu, kena ni. Ramai lah orang potong steknya. Oh laku dah potong stek. Dia kena potong stek 10 tak? 10 bagi. Ni pula 10 bagi. Itu dia panggil surat berantai. Masa tu ana di antara orang yang tak percaya. Allah uji. Ni cerita sungguh ni, kita rekod di sini supaya jadi kenangan. Waktu keluar surat berantai, kita kata ni karut macam ni, mana boleh, tak ada ni. Sahabat saya aksiden, duduk di hospital Kuala Kerai. Kita pun naik, nak keluar ni, nak naik kereta ujung tu, depan Pondok Panjang tu, gelap situ. Masa tu rumah kita tak ada lagi, hutan situ. Dipatuk oleh ular. Pasal bekas gigi atas kaki ni, 2 taring ni, hospital kata ular ni sebab tak ada ni top gitu. Pasal lah kena injek untuk anti, dia panggil anti apa ni. Jadi orang nak kaitkan, sebab awak tak potong step, mu kena ketik. Tengok ni syaitan ni mari, macam cerita semalam lah, cerita Harut Amarut tu, wa ma yu'allimani. Harut pun tak ngajar benda tu karut, tapi syaitan yang pergi ajar. Tengok dia buat. Mu tak percaya, mu kena gigit. Percaya sekarang. Lak. Itu kita panggil, kita kata itu mainan syaitan. Jadi saya kata kepada para jemaah sekalian, surat-surat yang diterima itu padam. Jangan di forward kerana tidak ada sandarannya daripada mana-mana ulama yang muktabar, ataupun lebih-lebih langsung tidak ada daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar bila berlaku bencana macam ni, kita kena baca kunut nazilah, kita kena baca doa, kita kena bermunajat, kita kena taubat, istighfar, dan kita juga elok kita sedekah, kita infak, kita bagi sumbangan untuk NGO yang dipercayai. Bukan semua NGO yang ambil remah ke Palestin itu dipercayai. Kita pilih yang betul-betul kita yakin sumbangan ni boleh sampai, baru kita hantar. Kalau tidak, naya. Jadi hati-hati tuan-tuan, kalau sampai jumpa ya, delete. Baru ni dia sebut nama Syekh Hasan Nasrullah telah mengarahkan. Kita ni nama asal, mana asal? Syekh Hasan Nasrullah telah mengarahkan supaya baca gini-gini untuk Palestin. Tuan-tuan kenal ke siapa Hasan Nasrullah? Hasan Nasrullah ni bapa Syiah besar di Lebanon. Tiba-tiba kita ahli sunnah duk sebar benda yang sama. Kita mengata ini juga satu yang tak, nama dia WhatsApp berantai, sampai je padam, delete. Tak payah hantar ke saya lagi lah.
Ramai ada orang hantar suruh komen, jadi kita komen hari ni. Nasihat kita, jangan terima, bila terima padam, jangan disebarkan. Wallahu alam. Baik. Ada yang kedua, faedah yang kedua, iaitulah tentang tajuk kita ini, Nabi beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan panggil Nabi dengan panggilan yang buruk. Mama, mama, la. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bahasa-bahasa yang sopan, yang beradab, dan jangan hulu melampau pun tak boleh. Macam ada setengah orang ni, dia kata Muhammad tu Tuhan. Muhammad tu Tuhan. Qul huwallahu ahad, huwa rujuk pada Muhammad. Ini ajaran sesat, ajaran melampau, ajaran hulu. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Jangan melampau puji aku sebagaimana melampaunya Nasara puji Nabi Isa sampai jadi Tuhan. Tak, ingat baik-baik. Dalam qasidah-qasidah kita ada beberapa perkataan yang mengelirukan. Jadi ada perkataan, aku tak ada lagi tempat bergantung, tak ada lagi tempat aku minta tolong kecuali padamu ya Rasulullah. Tak. Kita bergantung dengan Allah. Oh, dia kata ustaz, janganlah mengkafirkan orang. Bukan. Memang perkataan itu ada makna lain. Ada makna lain. Macam satu perkataan dalam qasidah, judli biwaslin. Kalau tengok waslin, kalimah ini diguna oleh puak-puak lain, agama lain. Macam orang-orang Kristian, dia pergi jumpa dia punya padri dia untuk minta keampunan. Dia panggil surah apa tu? Surah ampun. Jadi kita dengan Nabi tu akan judli biwaslin, minta pengampunan dari Nabi. Ahli qasidah kata bukan makna pengampunan, maknanya minta mimpi, maknanya kena takwil, kena tafsir. Maka dalam ayat ini tengok Allah kata la taqulu ra'ina, walaupun perkataan ra'ina itu banyak makna, banyak arti, tapi oleh kerana diguna pakai oleh orang yang tertentu, buruk-burukkan Nabi, kita jangan guna. Jadi kita gunalah bahasa-bahasa yang jelas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan guna perkataan yang boleh menampakkan ghulu kepada Nabi ataupun melampau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab. Nabi kita larang, mu jangan puja aku seperti Isa dipuja oleh Kristian sampai jadi anak Tuhan. Jadi kita sebut Nabi Abdullahi wa Rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adab yang baik. Kalau tidak, kita tidak beradab dengan Nabi, walaupun nampak mata sayang ke Nabi, tapi sebenarnya tidak beradab. Sebab apa tidak beradab? Sebab kita melampau dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita, masih lagi dalam ayat la taqulu ra'ina ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jadi ayat ini annal iman ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, jangan kata benda perkataan baik. Kata ulama tahu annal iman muqtadin lil akhlaq. Siapa dia beriman, dia kena berakhlak. Orang yang beriman, orang yang ada akhlak. Orang yang menjaga adab-adab dengan Allah. Kita ni adab tiga. Adab dengan Allah, tauhid kepada Allah Taala, jangan syirik. Adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut jangan ikut sunnah, jangan bid'ah, jangan melampau. Kita puji Nabi sebagaimana Allah Taala puji, sebagaimana Nabi sebut sifat dia yang mulia. Dan adab kita dengan makhluk, dengan manusia, yang pertama sekali kita kena beradab dengan ibu bapa kita. Beradab dengan ibu bapa. Maka kalau kamu beriman, kamulah orang yang betul-betul jaga ibu bapa. Sekarang ni mak ayah, waktu dia sihat, kitalah orang yang akan mendapat manfaat besar daripada dia, daripada kita dilahirkan. Mak sayang pada kita. Ibu ni bawa anak pergi klinik, doktor pula kadang-kadangnya cakap lebih, anak awak ni sakit sekian-sekian, penyakit anak saya dulu mati penyakit ni juga. Mak dia balik, ya Allah, berair mata atas kereta. Pasal doktor kata anak dia dulu mati dengan penyakit ni. Doktor pun jangan celupa, walaupun kita doktor, cakap baik-baik lah. Susah hati orang dah. Kemudian bila kita besar, mereka beri yang terbaik. Tapi ingat anak-anak, bila mak ayah kita tua, disitulah ujian Allah Ta'ala nak beri pada anak-anak. Sekarang ni ramai orang sakit, stroke, sakit tu sakit ni, keluar masuk hospital.
Waktu itulah Allah nak tengok siapa di kalangan anak-anak yang berkhidmat pada orang tua. Kata ahli fikir, jadikanlah ibu bapa seperti bola rugby, jangan jadi ibu bapa seperti bola golf. Sedap ayat dia. Bola rugby ni kalau tapak semua pakai nak dakak, betul tak? Berebut. Aku jaga ayah, aku jaga mak. Tapi kalau bola golf dia hentam berlubang yang paling akhir kali tam. Adik, bawa balik rumah kau. Jangan lagi bawa balik rumah aku. Habis. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada anak-anak yang tidak baik. Dan kita kalau ada masa lagi ibu bapa, itulah peluang kita untuk berkhidmat kepada mereka setelah mereka masih wujud. Kalau mereka dah tak ada, kita khidmat pada mereka dengan kita doa, istighfar, banyakkan sedekah. Mudah-mudahan mereka tenang di alam kubur dan ke syurga bersama di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita adab dengan perkataan, adab dengan tingkah laku, adab dengan akhlak. Tanpa ini tidak berimannya kita secara iman yang sebenar. Karena itulah kata ulama, al-mu'min la yakdzib. Orang betul-betul beriman tidak bohong dalam semua perkara. Kalau hari-hari duk kelentong duk bohong, itu bukan orang beriman. Itu orang yang tidak sempurna keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, Allah Ta'ala kata, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba dia siapa yang dia nak beri kelebihan yang tinggi, maka Allah Ta'ala pilih Nabi yang pertama, dipilih para sahabat yang kedua, dipilih orang-orang yang beriman sampai hari kiamat yang ketiga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami orang-orang yang bersama dengan Nabi, bersama dengan para sahabat, bersama dengan siddiqin. Pilihlah kami di atas dunia ini sebagai hamba-Mu yang beriman, sebagai hamba-Mu yang soleh, sebagai hamba-Mu yang cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada orang yang beriman, benci kepada benda maksiat, kepada benda mungkar, dan mati kami dengan husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wallahu yakhtassu bi rahmati man yasha. Allah Ta'ala pilih mencurahkan rahmatnya kepada siapa dia kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, kepada dua ibu bapa kami, kepada semua orang yang kami sayangi. Tanpa rahmat kita hidup terumbang-ambing, tanpa rahmat kita tidak akan sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, yang terakhir, Allah Ta'ala sebut, ma yawaddul ladhina kafaru min ahli kitab walal musyrikin an yunazzala alaikum min rabbikum min khairin min rabbikum. Jadi ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita bahawa orang mukmin berhati-hati dengan sikap Yahudi, sikap Nasara, dan sikap orang kafir. Allah kata, jadikan orang yang menentang Islam sebagai musuh kamu di dalam akidah, musuh kamu dalam tauhid. Jangan kita berkasih sayang dengan mereka lebih daripada sekadar yang dibenarkan oleh Allah. Toleransi dalam beragama boleh, toleransi dalam budaya boleh, tapi toleransi di dalam tauhid la. Agama kita sama? No. Agama kita yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kamu dibenarkan untuk mengamalkan agama kamu dalam negara kita ini. Tapi hati-hatilah kita, Yahudi tidak akan diam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dengan Nasara sekali-kali tidak akan reda dengan keadaan umat Islam. Mereka akan nak pesongkan kita walau macam mana pun. Kerana itu, kalau kita nak berkawan dengan kafir, kita tengok jenis kafir. Kalau kafir ada agama, lebih-lebih lagi agama ahlul kitab ni, bahaya. Ada setengah agama dia relax, dia percaya ke agama dia ya. Dia tak kacau apa kita. Ada setengah agama lelak, asyik nak attack, asyik nak buat benda-benda yang tidak baik. Maka kita mengatakan itulah satu perkara yang tidak baik, yang kita bimbang para jemaah sekalian. Tamatlah perbincangan kita. 5 faedah yang kita dapat ni mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita akan sambung lagi tafsir kita ni dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.